اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita lihat muka surat XXI. XXI, maaf ya tak pandai nak sebut. XXI. Nanti saya dibantu oleh adik kita, siapa nama Ustaz? Ashraf, untuk akan baca. Kita akan syarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan ratib. Nah, ada mikro. Pengenalan ratib. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ratib al-Haddad adalah antara amalan ratib yang sangat terkenal dan telah diamalkan di seluruh dunia sejak dahulu lagi. Ia telah menjadi amalan para awliya. Para awliya maksudnya para wali Allah, ulama dan orang yang ingin mendekatkan diri, yakni taqarrub kepada Allah. Oleh kerana kemasyhuran dan keberkatan ratib ini, ia juga dikenali dengan ar-ratib asy-syahir, yakni ratib yang termasyhur. Ar-ratib asy-syahir, asy-syahir. Ratib itu tidak ada beza dengan hizib, tidak ada beza sangat dengan wirid. Dari segi istilah sahaja berbeza, benda sama juga. Ratib berasal dari perkataan rattaba, rattaba ataupun rattaba, susun, menyusun. Jadi ratib adalah susunan-susunan bacaan daripada surah-surah Al-Quran, daripada salawat, daripada tasbih, tahmid, takbir, disusun. Itu akhirnya jadi ratib. Hizbun Nawawi contohnya, Hizbus Saifi. Hizib itu adalah kumpulan. Apa maksud kumpulan? Kumpulan-kumpulan bacaan, kumpulan-kumpulan doa, kumpulan-kumpulan zikir disusun. Sebab itu disebut hizib. Yang terkenal Hizbun Nawawi. Satu lagi wirid, al-wirdul latif. Sama juga sebenarnya dengan ratib dan dengan hizib tadi. Ratib dengan hizib tadi itu dibacakan selalu, jadilah dia wirid. Sesuatu amalan kalau selalu dilakukan itu namanya wirid. Melibatkan bacaan dan melibatkan perbuatan. Contoh, bacaan-bacaan wirid selepas kita solat itu di dunia Melayu ini, Malay Epikelago, itu adalah susunan daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi. Apabila beliau menyusun bacaan-bacaan tadi itu selepas solat, lalu dibaca selalu. Membaca selalu itu namanya wirid. Jadi akhirnya kita panggil wirid selepas solat. Wirid itu disusun oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi. Karena itu ia dipanggil dengan Al-Awrad Al-Qushashiyah. Al-Awrad, wirid-wirid Al-Qushashiyah yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi. Oleh kerana Syekh Ahmad Al-Qushashi, beliau duduk di Madinah, sehingga disebut Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani. Maka jadilah wirid ini disebut dengan Al-Awrad Al-Madaniyah. Al-Awrad Al-Madaniyah. Kerana beliau duduk di Madinah. Kita tak boleh nak letak sebarang nama kita, ya. Contoh, kita orang Malaysia letak kat belakang Al-Masri, ataupun Al-Azhari. Melainkan apa? Dia ada kaedah dia. Man sakana baladan arba'a sinin yasihu ayun saba ilaihi. Itu kaedah dia. Siapa yang duduk di negeri itu, kawasan itu 4 tahun. 4 tahun tu mesti 4 tahun Hijriyah. Dhabit. 1 tahun Masehi sama dengan 360 hari. 1 tahun Hijriyah sama dengan 354 hari, 8 jam 8 minit. 4 tahun itu baru bolehlah dinasabkan dengan tempat itu. Masri kah, Madani kah dan sebagainya.
Beliau ada seorang anak murid yang bernama Syekh Abdul Rauf Sengkil. Syekh Abdul Rauf Sengkil daripada Indonesia. Mengaji dengan beliau, lalu akhirnya beliaulah yang bawa wirid itu ke tanah Melayu. Maka di seluruh tanah Melayu ini tambah lagi ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab beliau Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Masyhurlah bacaan tadi itu dan dibaca setiap kali lepas solat. Setiap kali baca itu namanya wirid. Kalau ada seorang yang selalu jogging, setiap pukul 6 dia mesti jogging, setiap pukul 6 dia mesti jogging, over 20 years, 20 tahun dia buat benda ni, sampai orang tahu kalau tengok jogging mesti pukul 6, kerana dia dah 20 tahun dia jogging. Setiap pukul 6 mesti dia jogging, setiap pukul 6 mesti dia jogging, 20 tahun dia buat benda ni. Bila orang tengok dia jogging, sah, ini mesti pukul 6, betul. Jogging setiap pukul 6 itu namanya wirid bagi dia. Kita sebut tadi kan, bila wirid tu kenapa perlu dijadikan amalan tu wirid? Kenapa? Supaya jadi menarik warid. Wirid tu nanti akan jadi apa? Akan jadi macam magnet, besi berani. Dia akan menarik apa? Menarik warid. Warid ini makanan kepada hati, sebab itu tidak letih. Bila dah suka jogging 20 km tak terasa. Kita 2 km 20 kali berhenti. Sama juga dengan orang yang suka memancing dalam kolam batu dalam bangunan. Saya pelik tengok hobi itu. Mohon maaf siapa yang ada hobi itu. Mohon maaf nak. Saya pelik tengok ada hobi orang memancing udang dalam kolah simen itu pula dalam bangunan. Saya pun heran, mohon maaf ya, mungkin saya salah. Kalau kata nak makan udang sangat, pergi saja di pasar raya Jimat, beli sekilo 2 kilo, khalas. Ini kenapa harus memancing dalam tu? Jangan persoalkan, jangan. Kerana kita tak tahu dia punya feeling itu. Bila dia dapat tu, macam kawan saya pergi memancing, Masya Allah, di laut. Bila ikan payah tu, kemudian ditangkap ikan, gambar, lepas balik. Saya jadi hairan, kenapa payah sangat macam tu? Dia kata, Ustaz, waktu kita berlawan, tarik feeling itu. Kerana itu jangan persoalkan. Jangan persoalkan. Kalau kita selalu sangat persoalkan, takut masuk ICU nanti. Jangan, kerana itu minat orang. Sama juga muslimat, kalau di Kuching ada satu hobi namanya renda. Renda ni mengait-ngait, akhirnya jadi satu tempat lapik meja contohnya, kan? Kenapa payah sangat pergi saja ke Maidin, pulak duit 50, dapat satu yang agak quality, rather than putting and spending a lot of your time rendering. Tak tahu saya, kami di Kuching panggil render tu. Jangan persoalkan orang, kerana itu adalah dia punya feeling itu. Jadi kesimpulannya, ratib itu adalah hizib itu adalah wirid. Ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Berbeza istilah, berbeza sudut pandang. Yang penting susunan-susunan bacaan-bacaan itu yang dibaca selalu jadilah wirid. Kenapa disebut asyahir? Kerana dua. Sejak dulu sampai sekarang dibaca oleh orang, bukan orang kecil, orang-orang besar. Yang kedua, masyhurnya ratib ini dengan keberkatannya. Yang ketiga, Imam Al-Haddad bukan menyusun satu ratib saja. Hizbul Nawawi, Hizbul Bahar, Hizbul Nawawi, Hizbul Bahar, Al-Wirdul Latif. Tapi yang paling masyhur ratib Al-Haddad. Sebab itu disebut Ar-Ratibus Syahir, ratib yang termasyhur. Fadhal. Nama ratib ini merujuk kepada nama penyusunnya, iaitu Qutb Al-Irsyad wa Ghawsul Ibad wal Bilad.
Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini Al-Hadrami, yang masyhur dengan nama Imam Abdullah Al-Haddad, seorang ulama besar dari Yaman berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat gelaran, dia ada beza, satu kunyah, satu laqab. Satu kunyah, satu laqab. Kalau kunyah Abu, Ummu, itu kunyah, panggilan. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dipanggil Abu Bakar. Walhal nama beliau sebenar adalah Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam, Nabi tukarkan nama itu menjadi Abdullah. Tapi kita jarang dengar nama Abdullah. Kenapa? Kunyah. Kunyah itu apa? Panggilan. Nabi memanggil beliau dengan Abu Bakar. Kenapa? Sahabat-sahabat yang lain ketika masuk Islam tanya dulu, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa itu Islam, apa ajaran Islam, apa, rasa satisfied, barulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Tidak kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ad'uka ila al-Islam, labbaika ya Rasulullah, asyhadu an la, dengan cepat, pantas dan laju. Bakar itu maksudnya cepat, pantas dan laju. Sejak peristiwa itu Nabi panggil beliau, engkaulah bapa cepat, pantas dan laju. Sebab itu disebut Abu Bakar. Tolong jangan lupa kenangan kita dengan beliau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah miss sembahyang berjamaah, tidak pernah masbuk. Satu hari beliau sedikit lambat, sedih. Ya Allah, apa dosa saya? Madam bi hatta ata'akh. Apa dosa saya sampai saya ni lambat? Pasrah pergi ke masjid, Nabi tengah nak rukuk. Bila Nabi dah nak rukuk, beliau berjalan dengan tenang. Ini dalam fiqh. Lambat macam mana pun kita, jangan isti'jal. Jangan dah takbir dan berniat, daripada buka pintu tu dah berniat usalli Allah supaya sampai kat sini. Jangan. Hukumnya batal kerana niat takbiratul ihram mesti dalam keadaan berdiri, bukan berlari. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Keluh kesah itu daripada syaitan, ketenangan itu daripada Ar-Rahman. Berjalan dengan tenang, tapi hati, ya Allah, pasal pola hari ini, apalah dosa saya. Ternyata ketika Nabi rukuk, beliau sempat duduk berdiri Allahu Akbar dan sempat tamakninah dengan qadar subhanallah, rukuk dengan Nabi. Bermakna sempatlah rakaat itu memuji Allah dalam hatinya, alhamdulillah. Ingat tak dah, rupanya dah. Ketika Nabi rukuk tadi, dan syariat ketika itu dan sebelumnya, setiap perpindahan takbiratul ihram, semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk ketika itu Allah datangkan malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada Nabi tengah solat. Ya Muhammad, innallaha yuqri'u alaikas salam. Allah bagi salam padamu. Sejak daripada sekarang, fala taqul, jangan lagi kamu katakan Allahu Akbar, bal katakan sami Allahu liman hamidah. Nabi pun bangkit, sami Allahu liman hamidah. Walhal sebelum itu Allahu Akbar. Maksudnya sami Allahu liman hamidah. Allah Azza wa Jalla mendengar siapa yang memujinya. Siapa yang memujinya tadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu namanya apa tadi? Itu namanya kunyah. Adapun yang kita nak bicarakan ini, Qutub al-Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad, itu namanya gelaran. Qutub al-Irsyad. Kenapa disebut Qutub? Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, tidak berkumpul 40 orang melainkan ada seorang wali. Wali itu namanya wali abdal. Ini ramai ni jaga-jaga ya. Cuma jangan mengaku wali. La ya'riful wali illa al-wali. Tidaklah mengenal wali melainkan wali juga. Siapa yang mengaku wali, sah wali nikah.
itu sah wali nikah. Wali tidak mahu dikenal wali. Kerana itu, di dalam kitab Jami' Karamatil Awliya karangan Syekh Abdullah bin Yusuf An-Nabhani, Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau sebut bahawa tingkatan wali-wali itu ada yang namanya Abdal, Autad, Nujaba, Rajabiyun. Masuk je bulan Rajab, dia jadi pingsan. Diagnose, there is no disease, there is no illness. Dari segi kedoktoran, unknown, tapi dia tak bermaya ketika itu. Orang sebegini jangan dirapat ketika di dalam keadaan begitu, sebab Allah buka hijab padanya. Ni bahasa wali ni, Allah buka hijab. Dia tengok nanti pelik-pelik nanti. Orang sebegini ni jangan dirapat ketika itu. Tapi betul-betul orang soleh lah. Kalau dia dah sakit betul-betul kena rapat lah. Jangan takut nampak sendiri sakit, ini jangan rapat ni. Bulan Rajab jangan. Dia selalu jadi pada bulan Rajab. Nak rapat orang sebegini, kita ijazahkan amalan hari ini. Amalan daripada Al-Habib Ali Al-Habashi, supaya bila kita jumpa wali-wali Allah, orang-orang saleh, insya-Allah tidak nampaklah sangat keaiban kita. Sebab orang-orang sebegini Allah buka hijab, dia nampak kita. Supaya tidak nampak sangat kita punya benda-benda tak elok, maka bacalah bacaan ini 3 kali. Allahumma asturna bisitrikal jamil. 3 kali baca. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Tulis namalah Al-Habib Ali Al-Habashi, sahib Sumtud Durar, yang mengarang Maulid Nabi Sumtud Durar. Al-Habib Ali Al-Habashi. Beliau kata nak ziarah orang yang saleh, terutama sekali wali Allah, orang-orang yang Allah buka hijab mereka itu, supaya mereka tak nampak sangatlah kita punya benda-benda tak elok ni. Bacalah Allahumma asturna, ya Allah tutupkanlah kami, bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang indah. Sama-sama saya baca dulu. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Sama-sama kita amalkan kalau nak jumpa orang saleh, jumpa wali-wali Allah. Ada namanya Autad, ada namanya Nujaba, ada namanya Abdal. Wali Abdal banyak dekat negara Syam. Syam itu 4 buah negara. 1 Syria, 2 Lebanon, 3 Palestin, 4 Jordan. Itu yang disebut sebagai Syam. Kalau istilah dalam kitab-kitab sebut Syam. Baik. Ketua pada seluruh Nujaba, Autad, Rajabiyun tadi tu, Abdal, ketua mereka disebut sebagai Ghauth. Tengok ni nama Ghauth ni, Ghauth, Ghauthul Ibadi wal Bilad. Ghauth ni asalnya pembantu dengan izin Allah, Ni namanya majazi. Sebab tu mengaji sifat 20 elok-elok. Mengaji sifat 20 ada namanya haqiqi, ada namanya majazi. Baik. Ketua pada seluruh Ghauth, itulah namanya Qutub, sehingga dikenal dengan Wali Qutub. Wali Qutub ini ada 4 orang satu zaman, tak lebih daripada itu. Meninggal seorang Wali Qutub, akan ada penggantinya Wali Qutub yang lain. Jadi yang paling tinggi wali adalah Qutub, bawah Ghauth, bawah lagi barulah yang tadi-tadi itu, Nujaba, Abdal, Rajabiyun, Autad. Tetapi seluruh pangkat kewalian itu yang dirangkumkan dengan satu nama wilayah, dengan nama wilayah. Ini bukan wilayah persekutuan ni lain, Persekutuan Labuan, Kuala Lumpur atau cerita lain. Ini wilayah. Setinggi-tinggi wilayah tetap kalah dengan pangkat taradhi. Pangkat taradhi radhiyallahu anhu. Siapa pangkat taradhi ni? Sahabat. Sebab itu para sahabat mereka lebih tinggi daripada wali. Sebutkan kewalian yang paling tinggi sekali, tidak dapat lawan sahabat. Karena sahabat diakui mereka itu dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Sebab itu sunat, kalau kita dengar nama sahabat, sunat taradhi. Sayyidina Abu Bakar, sunat taradhi, radhiyallahu
anhu. Kenapa? Taradhi ini radhiyallahu anhu nampak kalau terjemah dari segi literal Allah telah meredainya, ya. Tetapi dari segi jumlah ini dipanggil jumlah doaiyah, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Maksudnya apa? Khabariyah lafzan, dari segi khabar memang lafaz begitu, tapi insya'iyah maknan, doanya. Doa itu sebenarnya, ya Allah, semoga Allah itu maksudnya, semoga Allah meredainya. Bila semoga Allah meredainya itu jadi jumlah apa tu? Jumlah doa. Bila doa kita mendoakan beliau, mendoakan beliau itu bermakna berjasa kepada beliau. Bila berjasa kepada beliau, maka ditulis sebagai pahala berjasa. Al-imam, imam di sini bukan imam muda, imam tua, bukan. Al-imam dari segi keilmuan. Al-habib ini gelaran orang yang ada nasab kepada Nabi SAW dan masih ada sampai sekarang, sampai hari kiamat. Sebab Nabi pernah sebut, kullu nasabin wa nasalin munqati'un illa nasabi wa nasali. Setiap nasab terputus, tetapi nasabku dan susun galur keluargaku tidak akan meninggal, tidak akan terputus. Al-habib, Al-habib ini atas wazan fa'il, habibun, habib, habayaba, habibun, habibun atas wazan fa'ilun. Tasrif ini dalam bahasa Arab sedikit bagi yang mahir bahasa Arab, asatidah. Habibun itu atas wazan fa'ilun. Bila atas wazan fa'ilun, dia boleh berfungsi menjadi dua wazifah, dua kerja. Satu fa'ilun, yang kedua maf'ulun. Semula habib, habib atas wazan fa'il, fa'ain ialah fa'il. Bila disebut fa'il, dia boleh berfungsi menjadi dua, fa'ilun yang membuat atau maf'ulun yang dibuat. Sedangkan perkataan habib berasal dari perkataan hub, cinta. Maka kalau fa'il, Nabi yang paling mencintai Allah. Kalau maf'ul, Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Nabi mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ini digunakan untuk orang awam juga, tidak mengapa. As-sayyid itu maksudnya ketua, juga merujuk kepada cara penisbahan kepada ahlul bait Nabi. Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Haddad yang menajamkan, sebab mereka mendapat keturunan dikatakan ada kaitan dengan pekerjaan menajamkan parang, menajamkan pisau. Haddad itu asalnya besi, jadi haddad hadid, jadi tajam, menajamkan parang besi. Al-Husaini kembali kepada Sayyidina Al-Husain ibn Ali. Al-Hadrami kembali kepada Hadramaut di Yaman. Kenapa disebut Hadramaut? Ketika Nabi Hud meninggal, lalu dikatakan orang hadarahul maut. Hadarahu al-mautu, telah hadir padanya kematian. Nabi Hud alaihi salam. 6. Masyhur dengan gelaran Imam Abdullah Al-Haddad, seorang ulama besar daripada negeri Yaman, negeri yang sangat barakah, yang Nabi doakan, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam kami, Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, dan berkatilah Yaman kami. Ini doa Nabi dalam Sahihul Bukhari. Sehingga Nabi mengatakan al-fiqhul yamani. Fiqh itu ada dekat Yaman. Belajar fiqh mazhab Syafi'i di Yaman. Sebab Imam Syafi'i ketika berumur 29 tahun, beliau berada di Yaman. Sehingga 40 tahun nanti beliau berada di negeri Iraq. Jadilah mazhab beliau ada dekat Yaman, ada dekat Iraq. Iraq itu qaul qadim. Nanti akhirnya beliau akan pindah lagi ke Mesir, di situ disebut qaul jadid. Imam Syafi'i pernah berguru di Yaman dan pernah menikah dengan orang Yaman. Sehingga Imam Syafi'i belajar ilmu firasat daripada Yaman. Sebab itu disebut oleh Nabi al-fiqhul yamani, fiqh itu ada di Yaman, wal hikmah yamaniyah.
hikmah-hikmah, ilmu hikmah ini ada dekat Yaman. Terutama sekali ilmu firasat. Sebab tu jaga-jaga kalau orang pakai serban 7 lapis. Jaga-jaga kalau orang pakai serban 7 lapis, jaga-jaga. Ada rahsianya tu. Tak boleh buka sekarang. Cuma berjaga-jaga saja. Kena buka lepas makan nanti. Sebab orang Yaman memiliki satu ilmu namanya ilmu firasat. Ilmu firasat. Ilmu itulah yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Buktinya sekali Imam Syafi'i bersama dengan guru beliau Al-Imam Muhammad ibn Hasan. Al-Imam Muhammad ibn Hasan mengatakan pada Imam Syafi'i ketika ada seorang lalu di hadapan beliau, "Ya Syafi'i, cuba kamu teka apa kerja Allahumma salli Muhammad. Apa kerja orang itu?" Tengok. Ya Aba Abdillah, sebab Imam Syafi'i ketika itu sudah ada anak namanya Aba Abdillah, kunyah Abu Abdillah, Aba Abdillah. "Ya Aba Abdillah, cuba kamu teka apa kerja orang yang lalu depan kita tadi itu?" Agak jauh. Bayangkan, cuba kita ditanya begitu. Hang cuba teka apa kerja orang tu. Kita akan jawab hang tak ada kerja. Ada apa tu tanya benda lagu ni. Mana kita tahu. Kalau dia tanya dia lelaki perempuan, tak apa. Well. Kita jawab well dulu. Ataupun dia haji ke belum? Tengok kalau dia pakai kopiah, insya-Allah. Kalau belum, barangkali belum. Ini orang lelaki apa kerja dia? Imam Asy-Syafi'i melihat beliau mengatakan aku sedikit keliru. Apakah dia seorang tukang kayu ataupun tukang jahit? Al-Imam Muhammad ibn Hasan swung to that particular guy. Terus pergi jumpa dengan orang itu. Salam, bagi salam semua sekali. Maaf saudara, ingin bertanya, silakan. Saudara kerja apa nanya? Lah kerja apa? Kata orang itu, dulu saya tukang kayu, lah tukang jahit. Macam mana Imam Syafi'i tahu? Ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuruna bi nadratillah. Jaga-jaga. Betul. Imam Syafi'i kata tadi saya keliru. Apakah dia seorang tukang kayu atau tukang jahit? Bukan ada Viber, bukan ada Bluetooth waktu tu. Bukan ada handphone canggih. Macam mana tahu tu? Ini Allah campakkan ke dalam hati orang-orang yang Masya Allah. Berketurunan Rasulullah SAW. Kita mesti kasih pada keturunan Nabi ya, sebab Allah yang suruh, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, aku bukan minta balasan daripada kamu, melainkan kamu kena mawaddah, kena berkasih sayang dengan orang yang hampir, iaitu ahlul baitku. Sampai Nabi sebut secara spesifik, "Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'ami." Cintailah Allah atas nikmat yang banyak Allah kurniakan kepada kamu. "Wa ahibbuni li hubbillah." Cintailah saya sebagai satu tanda kamu cinta kepada Allah. "Wa ahibbu ala baiti li hubbi." Cintailah ahli keluargaku sebagai tanda mencintaiku. Ada seorang syekh yang sangat alim, digelar sebagai muhaddis, iaitu Syekh Dr. Omar Hashim, asatidzah yang datang daripada Mesir, daripada Al-Azhar, Azhariyah, tahu ni. Masih hidup beliau kan? Ala qailil hayat. Syekh Dr. Omar Hashim. Beliau itu disebut juga sebagai Farisul Kalimah, Faris Al-Kalimah. Beliau kalau bersyair memang dahsyat. Sekali dalam majlis di Masjid Sayyidina Al-Husain, Syekh Ali Jum'ah, Dr. Ali Jum'ah yang masyayikh yang lain ada kat depan. Beliau pergi kat depan, beliau memuji Sayyidina Al-Husain yang kita sebut ini. Apa kata beliau? Memuji Ahlul Bait. "Qala li qailun ra'aituka tahwa ala taha wa da'iman tartajihim kana haqqan 'alayka an taqdiya al-umrah madihan fihim wa fi man yalihim." Qultu madha aqul wal kaunu turran yastamiddu al-'ata'a min aydihim ayyu ma'na bil madhi minni wa qad jaa al-kitab al-aziz bil madhi fihim
Ana, kata beliau, la astati'u amdahu qauman kana Jibrilu khadiman li abihim. Saya terjemah yang belakang saja. Saya tak mampu nak memuji kehebatan Ahlul Bait ini. Kenapa? Malaikat Jibril saja menjadi khadam kepada datuk mereka Rasulullah SAW. 6. Imam Al-Haddad telah menyusun beberapa amalan doa dan zikir selain Raqib ini. Walau bagaimanapun, Raqib Al-Haddad adalah yang paling terkenal dan termasyhur. Penyusunan Raqib ini adalah atas permintaan salah seorang murid beliau, iaitu Amir, dari keluarga Bani Sa'ad yang tinggal di sebuah perkampungan di Shibah, Hadramaut, agar Al-Imam menyusun suatu amalan untuk menjadi benteng menghadapi ahli bid'ah, iaitu bid'ah dalalah, yang berselindung di sebalik nama Qadariyah dan Mu'tazilah di tempatnya. Berdasarkan ilham yang diperolehinya pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan 1071 Hijriah bersamaan 26 Mei 1661 Masihi, Al-Imam mula menyusunnya dan ia pertama kali dibaca di kampung Amir sendiri. Tadi adik kita ada menyebut perkataan bid'ah dan ada nama Qadariyah dan Mu'tazilah. Segera kita faham tidak boleh mengkafirkan dahulu kumpulan-kumpulan ini. Mereka dianggap kumpulan dalam Islam tetapi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, mereka itu dipanggil ahli bid'ah ataupun fasik ataupun sesat. Tapi nak dikatakan bid'ah dulu, nak dikatakan kafir, jangan sembarang. Kita jangan sembarang nak menghukumkan orang kafir ini, hadirin. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kita tidak boleh mengkafirkan, kita tidak mengkufurkan ahlul qiblah. Karena itu perkataan kafir itu sangat berat. Nabi ingatkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ayyuhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, sama ada orang yang dikatakan itu jatuh kafir ataupun dia yang mengatakan itu kafir. Nah, jaga-jaga lidah kita. Karena itu kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan sesat. Yang paling ringan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sembarang kita melabelkan orang dengan kata yang tidak benar. Nah, contohnya Mu'tazilah, Qadariyah, mereka juga nak mentakdiskan Allah. Cuma orang Qadariyah ini mengatakan qadar, kita punya kuasa. Tidak ada urusan Allah. Kita buat jahat, kita apa semua, memang kita jahat. Nah, tetapi dalam bab beribadat, dia juga mengatakan Allah tidak ada keterlibatan. Sehingga solat ni daripada kita, baik pun daripada kita. Seolah-olah menidakkan Allah. Berbeza sama sekali dengan Jabariyah. Jabariyah itu majbur, terpaksa. Kita ni terpaksa. Kita ni seperti debu-debu sahaja, bulu yang berterbangan dibawa ke mana. Kita ni majbur. Karena itu buat yang baik semua datang daripada Allah. Khair itu jamil. Tapi dalam bab zina, bab maksiat, itu juga datang daripada Allah. Karena itu manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah wasatiyah. Nah, jaga-jagalah hadirin. Ni saya nak buka minda sahaja. Jangan sebut sahaja Qadariyah kafiah, Mu'tazilah kafiah. Jangan. Hadirin, ambil satu lagi pengajaran, ambil satu lagi faedah. Dengan kumpulan sesat sebegini pun jangan sebarang menyebut. Ini kan pula sesama ahlu sunnah. Nauzubillah min dzalik. Nah, masya-Allah. Takut-takut kita bukan jadi ahlu sunnah yang sebenar. Orang Mu'tazilah contohnya, dalam bab sifat ma'ani, mereka tidak mengatakan ada sifat ma'ani. Contoh, Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya. Kita, Allah melihat dengan sifat. Sifat apa? Sifat sama. Allah mendengar dengan sifat-sifat sama. Terjemah pendengar. Allah melihat dengan sifat. Sifat apa? Basar. Terjemah perlihat. Itu paling tepat. Contoh nak guna melihat, nak mendengar, nak guna perkataan mendengar, khair saja. Tapi biar ilmiah. Nah, kalau kita dengar apa, itu sifat, itu wujudi.
Kalau mendengar, boleh juga guna tapi nanti keliru. Ini sifat 20 lah, masuk sikit alang-alang. Nah, kalau mendengar, kalau melihat, itu bukan sifat, itu perbuatan. Bila perbuatan dia jadi amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari bukan wujudi, sedangkan kita bicara tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wujudi. Nampak macam faham? Macam faham. InsyaAllah faham. Kenapa mereka mengatakan jangan katakan Allah punya sifat ma'ani? Kalau kita dengar alasan mereka, logik juga. Tapi ada silapnya, kata mereka begini. Kalau kita katakan Allah ada sifat ma'ani, semua sifat ma'ani yang 7 itu adalah qadim, maka akan jadi banyak qadim, jadi ta'addud qudama. Tidak boleh ada ta'addud qudama pada Allah. Betul kata mereka. Tapi kita jawab balik, yang tak bolehnya kalau ta'addud qudama dalam zat, bukan dalam sifat. Asma'ullahul husna 99 semua itu qadim, tapi kenapa ini tidak dibahaskan? Ketika itu Mu'tazilah terpiak. Niat mereka baik tak? Nah, ini perbahasan dalam lah ni, sifat 20. Baik, khair. Cuba tuan-tuan bayangkan, tolakkan 1071 Hijrah tolak dengan 1440 Hijrah sekarang, apa? Kita guna Hijrah lah tepatnya, sebab Hijrah tak ada melompat-lompat. Kalau tahun Masih ada tahun lompat. Cuba berapa? 1400 tolak dengan 1071. Berapa? Boleh mengingat? 329. Ratib Al-Haddad ni umurnya 329 tahun. Orang Malaysia paling tua berapa umur? Orang Malaysia 60-70 nana. A'mar hasad ummati baina 60 wa 70. Kalau orang umur 329 tahun ni, ya Allah, macam mana tua? Tak tahu. Bermakna diamal lebih daripada 300 tahun. Itu tandanya barakah. Sama ketika Imam Malik Ibn Anas menulis kitab Muwatta, dikatakan kepada beliau, ya Imam Darul Hijrah, telah menulis laqad sabaqakal akharun. Ramai telah menulis kitab hadis sebelum tuan. Kenapa tuan menulis lagi? Jawapan Imam Malik Ibn Anas menjadi tinta emas dalam sejarah. Ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yafna. Apa yang ditulis ikhlas kepada Allah kekal, yang tidak ikhlas akan fana. Samalah ni. Nombor ni dah 329 tahun, itu menunjukkan keberkatannya. Setelah itu, ia dibaca di Masjid Hawi, Darim. Di samping menjadikan wirid ini sebagai amalan penduduk, Al-Imam juga menerangkan akidah yang benar kepada mereka melalui majlis ilmunya di situ. Darim dekat negeri Habibna, Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin wa aktsara min al-falih. Apabila Imam Al-Haddad menunaikan ibadah haji dan ziarah, ratib ini mula dibaca di dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Sebab dia mamnu' min as-sarfi. Kekuatan dan kehebatan Makkah ni letaklah dekat marfu', letaklah dekat mansub, dekat majrur, akan jadi Makkata, tidak boleh jadi Makkati. Hadirin, siapa yang belum pernah pergi haji umrah, kita syarahkan sedikit. Ibadah haji di Makkah, ibadah ziarah di Madinah. Boleh supaya jangan keliru. Orang buat, kamu pergi umrah ya. Berapa kali kamu buat umrah? Berapa kali? Sekali tu je lah. Baru balik umrah baru balik Tapi Alhamdulillah saya dan buat umrah 10 kali. Apa? Ni bagi orang yang belum pernah pergi haji umrah rasa pelik. Dia baru balik semalam, dia main-main jumpa dengan kita. Alhamdulillah, kata kali ni dan 10 kali buat umrah. Kawan jadi pening. Kata baru main, bila masa pergi 10 kali. Dia lagu ni. Pi umrah, pergi menunaikan umrah, pergi naik kapal terbang tu lah.
tapi buat manasik umrahnya nanti di Makkah. Ziarah di mana? Ziarah di Madinah. Ketika masuk ke Makkah, di situlah buat umrah. Buat umrah. Berapa kali buat umrah? Apa dia umrah? Umrah itu menziarahi Baitullah Al-Haram dengan niat untuk melakukan umrah dan melaksanakan manasik umrah. Apa dia manasik umrah? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, itu bersyukur tu tahallul jadi halal. Satu umrah lah tu. Nak buat lagi, kena keluar ke tanah halal. Kat mana paling dekat? Dekat tanah Masjid Sayyidatuna Aisyah. Boleh pergi jauh ke Ja'ranah atau Ji'ranah, ada dua cara bacanya. Boleh, tapi jauh sangat. Hudaibiyah pun boleh juga. Ada 3 tempat biasanya. Sebab itulah pergi umrah sekali tapi buat umrah 10 kali. Jangan pelik yang itulah. Sebab pergi umrah tu memang pergi sekali itu 2 minggu. Tapi buat umrah tu, buat kerja umrah tu, manasik umrah tu 10 kali pun ada, kalau kuatlah. Kalau mazhab Imam Malik lagi banyak. Mazhab Imam Malik. Tapi saya tak nak cerita mazhab ni. Macam mana miqat tempat mereka boleh berniat miqat. Takut nanti orang kita Malaysia ikut juga, nanti bahaya nanti. Biarlah jadi ilmu begitu. Bukan ilmu yang ditutup, tidak, tapi ilmu yang kalau dibuka jadi fitnah. Sebab kalau kita mazhab Syafi'i tak boleh, kita mesti keluar daripada tanah halal, tanah haram ke tanah halal. Keluar kat mana paling dekat? 15 minit lah dekatan pakai baju ihram lagi, solat, kemudian labbaik Allahumma umrata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik sampai habis. Fadhal. Wirid atau ratib ini disusun berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, doa, selawat dan istighfar yang dipetik daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta amalan para ulama salafus salih. Salafus salih merujuk kepada 3 golongan, para sahabat tabi'in, para sahabat tabi'in dan zaman Rasulullah SAW. Syekh Ahmad bin Abdul Qarim Al-Shajjar Al-Ahsa'i antara murid utama Imam Al-Haddad berkata, ini adalah ratib tuan guru kami yang biasanya dibaca selepas salat Isyak pada setiap hari kecuali pada bulan Ramadan. Maka ratib ini dibaca sebelum Isyak dan hendaklah ia dibaca dalam berjemaah, yakni beramai-ramai. Dan jika tidak dapat disempurnakan dengan berjemaah, maka berseorangan pun boleh. Dan ditegaskan supaya dibaca dalam berjemaah kerana apa yang warid daripada kelebihan berzikir secara berjemaah. Tadi saya sebutkan perkataan wirid, kemudian warid. Bukan warid ni. Ni warid yang ada 2 maksud. Satu, wirid sesuatu yang selalu dibuat. Warid ada 2 maksud. Maksud yang pertama kat sini ni, footnote nombor 19, yang disebutkan di dalam nas dan hadis, Quran dan hadis, itu warid. Satu lagi warid, makanan rohani, yang kita sebut warid tadi tu. Sebab itu contoh salawat, katalah tuan-tuan 10,000 kali salawat setiap hari, selalukan buat. Jadikan dia wirid, nanti dia akan menarik warid. Warid yang itu bukan warid ini Baik, terus para masyayikh juga membolehkan ia dibaca selepas maghrib atau mana-mana waktu sekalipun, sama ada secara berjemaah atau bersendirian. Apa yang lebih penting ialah mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqamah. Pun begitu sebenarnya. Kalau ikut penyusun ni, Imam Al-Haddad, beliau nak supaya kita baca secara berjamaah. Caranya macam mana? Caranya selepas solat berjamaah ataupun bila-bila, duduk dalam satu saf memanjang. Itu cara beliau, duduk dalam saf yang memanjang. Kemudian seorang yang lead kat depan tu. Yang lead tu, dia ada cara bacanya. Bila dia baca kuat, ketika dia baca mula, nanti saya sebut bacaan. Yang dia baca kuat, makmum jangan baca kuat, slow.
Bila bacaan yang keempat, baru sama-sama kuat. Nah, supaya kita dapat sir. Tuan-tuan, kunci kan ada anak gigi kunci itu kan. Cuba kalau salah satu gigi itu patah, boleh tak buka kunci itu? Itu namanya cara nak dapat sirnya tadi itu. Baik. Tapi jangan risau, Ustaz, bagilah kami tahu gigi itu, tunggu dulu. Ni nak bagi tahulah ni. Tapi kalau tak tahu itu, tak bergigilah kami, janganlah itu. Kalau tak tahu itu, teruskan saja boleh. Ini kita nak kongsi sama-sama cara membaca dan sebagainya. Baik. Sekarang kita terus kepada muka surat makna, huraian dan fadilat. Mari sama-sama muka surat 25. InsyaAllah kalau dari segi syarahan, InsyaAllah boleh khatam hari ini, InsyaAllah. Tapi keseluruhan kitab ni kita tengok mana yang dan, mana yang dan. Tapi yang paling penting makna dan huraian, itu yang penting. Mari kita lihat muka surat 25. Tuan-tuan, cara baca kitab ni sambil-sambil kita buka itu, sambil-sambil kita lihat bacaan pertama tu. Bacaan pertama ternyata apa? Suratul Fatihah. Tangan kena dua macam ni, macam saya ni. Saya bukan dua lagi, dah 4 dah jari ni. Sebab bila kita baca ni, jangan kita lupa kita sedang mensyarahkan bacaan yang pertama, Suratul Fatihah. Naam. Bacaan yang pertama, tafadhal Fadilah. Makna, huraian dan fadilat. Bacaan pertama iaitu surah Al-Fatihah. Naam. Fadilat surah dan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam wakil ini memang sudah diketahui secara umum dan khusus. Imam Al-Bahrawi menyebutkan di dalam tafsirnya dengan sanad yang bersambung kepada Ibnu Mas'ud dalam hadis yang panjang. Rasulullah SAW bersabda di akhir hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa? Mana siapa? Sesiapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan menamai 10 kebaikan pula. Maksudnya satu huruf sama dengan 10 pahala. 6. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Cuba bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf tu? Kemudian darab dengan 10. Masya Allah, betapa pahala kat situ tu. 6. Kelebihan surah Al-Fatihah amatlah banyak. Cukuplah dengan tidak sahnya solat jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Sedikit hukum dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, walaupun kita jadi makmum, wajib baca suratul Fatihah. Berdasarkan hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra' fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna solat, ai batal solat. Orang yang tidak baca Fatihatul Kitab, ai suratul Fatihah dalamnya. Tetapi sah mengikut ulama mazhab Hanafi. Kenapa? Mazhab ulama Hanafi mereka menggunakan dalil wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena dibacakan Al-Quran Fatihah dengar saja cukup dalam mazhab Hanafi. Kita jangan ikut pendapat ini. Kita ikut pendapat kita mazhab Asy-Syafi'i. Saya bukan ta'assub mazhab ni. Jangan membuat kata begitu juga. Sebab saya cakap ni kerana orang awam depan saya ni. Kalau dengan orang yang lain sudah berilmu, lain cara bacanya. Itulah dia ciri-ciri mufti. Bukan saya nak kata saya mufti ni, tarik balik. Mufti, sebab itu mufti disebut sahibus samahah. Sahib yang mempunyai samahah, toleransi. Sini nak baca kunut, sini tidak mahu baca kunut, beliau datang. Dua-dua pandangan betul.
Tapi dalam negara kita kan guna mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan sunat berkunut. Silakan berkunut di surau masjid. Tapi kalau kamu nak buat sorang-sorang di rumah, silakan. Itu baru mufti. Kenapa? Any obstacles, any problems to be reconciled wisely. Benda tu dah berkecamuk, mufti datang. Ni kendor balik, bersatu balik. Bukan dah tenang-tenang, mai berceramuk habis. Mufti sepatutnya sebegitu. InsyaAllah mufti-mufti kita di Malaysia begitu, insyaAllah. Semua mufti dalam dunia macam tu. Kecuali nama dia Mufti bin, tu cerita lain. Kan ada orang nama Mufti bin. Boleh hadirin sama-sama kita satu saya sebut tadi, kita orang awam ni sama sedepan ni. Kalau kita bicara secara lebih mendalam boleh lagi. Tapi ada benda yang tak boleh dicerita dengan orang awam. Bukan kitmanul anam, menutup ilmu, tidak. Tapi tidak difahami oleh orang awam yang biasa. Sama juga dalam qaul. Mazhab Imam Syafi'i ada qaul jadid, ada qaul qadim. Bahaya kalau berbicara dengan orang yang tidak ada khalfiyah. Bahaya. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi melihat. Itulah yang Nabi sebut, kallimun nas ala hasba uqulihim. Berbicara dengan manusia ikut kelayakan akal mereka itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, yakni wahai Muhammad, 7 ayatnya diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Inilah dia hujah mazhab Syafi'i mengatakan bismillah, basmalah itu termasuk di dalam 7 ayat yang berulang-ulang. Adapun mazhab Hanafi dan lain-lain, dia kata walaupun tidak basmalah tetapi yang di belakang itu menjadi 2 ayat. Masing-masinglah ada pandangan masing-masing, masing-masing betul. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi mencampur-campur mazhab itu tidak boleh. Tatabbu' rukhas haram hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Sedikit tentang Ubay bin Ka'ab. Salah satu anak murid beliau adalah Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Walaupun ada riwayat mengatakan guru beliau Sayyiduna Zaid ibn Thabit. Sayyidina Ibnu Abbas waktu Nabi wafat, beliau masih lagi remaja, tak puas nak tuntut ilmu, menuntut ilmu dengan kibarus sahabat, antaranya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini. Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Beliau ini orang yang bijak. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, orang yang bijak. Sekali Sayyidina Umar berjalan. Saya dahulukan Sayyidina Umar, kemudian patah balik Ibnu Abbas. Sayyidina Umar dulu ya. Ya Ubay, kaif asbaht? Ya Ubay, bagaimana kamu pagi-pagi sebegini? Asbahtu muhibban lil fitnah, mukrihan lil haq, wa li ma la indallah, wa uhibbul fitnah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bertanya, bertemu dengan Ubay satu jalan. Ya Ubay, bagaimana kamu pagi-pagi sebegini? Saya suka kepada fitnah, tidak suka kepada kebenaran. Muhibban lillah, aku mencintai fitnah, tidak suka kepada kebenaran, menyayangi ujian dan fitnah. Mohon maaf, muhibban lil fitnah, menyukai fitnah, mukrihan lil haq, membenci ataupun tidak suka kepada kebenaran. Wa usalli bi ghairi wudu'in, aku salat tanpa wudu'. Wa li ma la indallah,
dan saya ada apa yang Allah tidak ada. Bingung Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Suka kepada fitnah, benci kebenaran, sembahyang tidak berwuduk. Lagi tadi yang akhir, dia ada apa yang Allah tidak ada. Bingung Sayyidina Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Sayyidina Umar tengah bingung ni, jumpa dengan Abul Hasan Sayyidina Ali. Itu kunyah kepada Sayyidina Ali, kerana beliau ada anak namanya Hasan. Ya Abul Hasan, labbaik ya Amirul Mukminin. Laqitu Ubay, aku jumpa dengan Ubay, fasa'altuhu kaifa asbahat. Aku tanya dia, bagaimana kamu pagi-pagi sebegini? Dia jawab, muhibban lil fitnah, mukrihan lil haq, sallaitu biduni wudu'in waliya mala indallah. Kata Sayyidina Ali, sahih, betul. Lagi pening Sayyidina Umar. Ya Abul Hasan, tolong cerita pada saya, apa sebenarnya? Ya Amirul Mukminin, siapa suka pada siapa yang tidak suka kepada anak dan isteri? Sudah pasti orang suka anak dan isteri. Naam, anak dan isteri itu adalah fitnah. Siapa yang suka pada kematian? Mana ada orang suka pada kematian? Kematian itu adalah hak. Nah, orang kalau bersalawat ke atas Nabi perlu wuduk ataupun tidak? Tidak perlu. Itulah namanya solat tanpa wuduk. Dan beliau ada apa yang Allah tidak ada, sahih kan? Dia ada isteri, ada anak. Allah mana ada? Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar, demi Allah, sangat rugi bumi yang tidak sampai padanya ilmu Abul Hasan. Ilmu Abil Hasan. Sangat rugi tempat yang ilmu Sayyidina Ali tak sampai ke situ. Walaupun Sayyidina Ali tak sampai ke situ, tapi ilmunya itu tak sampai. Sangat rugi negeri itu. Selesai satu kisah. Ubay bin Ka'ab tadi dia. Sayyidina tadi siapa? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kerana nak mengaji dengan beliau, tak berani ketuk pintu Ubay bin Ka'ab, tak berani. Apa dia buat? Duduk kat luar. Orang Arab dia windi, angin, tapi bawa pasir. Dah melekat. Duduk kat luar, duduk termenung. Menunggu kat luar, lekat habis. Bila Sayyidina Ubay bin Ka'ab keluar, tengok-tengok, ya pada dia tak tahu. Tengok-tengok, Masya Allah, digoncang-goncang. Ya ibna ammi Rasulillah, ya Allah, sepupu Nabi rupanya. Dimarah-marah oleh beliau. Kenapa buat macam ni? Tok Guru, saya takut nak ganggu Tok Guru, takut tidur dan sebagainya. Masya Allah ya. Kita 30 kali miss call Tok Guru. Mohon maaf. Bila gurunya nak pergi ke satu tempat, dia naikkan Tok Guru ke atas, di atas tunggangan keldai ataupun unta ataupun kuda, beliau berjalan di belakang, bukan di depan. Di belakang ni Ahlul Bait ni yang kita sebut tadi. Masya Allah, hebat. Tapi berjalan di belakang. Kata gurunya di atas, Masya Allah ya Ibn Umar, kenapa kamu buat begini ni? Hakadha ulimna an nahtarima bi syuyukhina. Beginilah kami diajar untuk menghormati guru-guru kami. Terus kalah hujah guru beliau. Khair. Sampai jalan sampai di tempat yang dituju. Turun Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ditariknya tangan Ibnu Abbas tadi, dicium tangannya. Tok Guru cium anak murid. Jarang buat benda ni sekarang kan? Sekarang guru cium, murid cium tangan guru. Itu yang sepatutnya. Ini Tok Guru cium tangan anak murid. Jadi serba salah Sayyidina Ibnu Abbas. Kenapa ni Tok Guru? Kata beliau, hakadha ulimna an nahtarima bi ahli baiti rasulina sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami diajar untuk selalu menghormati ahli keluarga Nabi kami. Apa kata beliau? Ubay bin Ka'ab, kata Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, inni la arju an la akhruja hadha al-bab hatta ta'lamaha. Qala fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi yuhaddithuni wa ana atabatta'u mukhafatan an yablugha qabla an yaqdiya al-hadith. Falamma danawna min al-bab qultu ya Rasulullah. Gitu. Sebab sahabat kalau bercakap dengan Nabi tak berani menjerit. Ya Rasulullah, mas suratul lati wa'atani? Qala ma taqra'u fi as-salah? Qala faqara'tu alayhi ummul Qur'an. Qala walladhi nafsi biyadihi
Ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Furqan mithlaha innaha sab'ul mathani. Masya Allah. Nah, sesungguhnya aku berharap agar engkau mengetahuinya, yakni surah yang hebat itu, sebelum aku keluar dari pintu ini. Maksudnya Nabi pernah sebut sebelum itu, ya Ubay, la u'allimannaka, saya akan ajarkan pada kamu satu surah yang hebat. Itu yang ceritanya. Jadi Nabi sebut tu sebelum nak keluar ke pintu, berjalan tangan berpegang sama sampai ke hujung. Tapi Sayyiduna Ubay bin Ka'ab slow, takut Nabi laju sangat nanti. Kan Nabi lupa, Nabi berjalan laju. Cuba tengok masyayikh kita, tengok Syekh Nuruddin laju berjalan, Habib Omar laju berjalan. Memang gitu. Kalau tuan-tuan tengok masyayikh kita laju-laju berjalan, jangan baca hadis al-ajalatu minasyaitan. Janganlah, dia ada sebab kita. Nah, terus Ubay berkata, lalu Rasulullah SAW memegang tanganku sambil bercakap denganku. Aku sengaja memperlahan langkahku takut-takut baginda SAW keluar dari pintu sebelum baginda SAW menghabiskan percakapannya. Ketika kami menghampiri pintu masjid, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah surah yang engkau telah janjikan kepadaku untuk memberitahunya? Ini istinbat hukum, tidak salah untuk kita peringatkan guru kita, tapi jangan memaksa. Boleh kita ingatkan, takut dia lupa, tapi jangan memaksa. Tok guru, janganlah, takut nanti salah adab. Baginda SAW bertanya, apakah yang kamu baca di dalam salat? Ubay menjawab, aku lalu membaca Ummul Quran, yakni surah Al-Fatihah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah pernah diturunkan di dalam Taurat, tidak terdapat di dalam Injil, tidak terdapat di dalam Zabur, dan tidak terdapat di dalam Al-Furqan, yakni Al-Quran sepertinya. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Di dalam kitab di dalam kitab, saya lupa nama kitab, di dalam kitab Sirajul Talibin karangan Syekh Ahmad Ihsan Al-Jampasi Al-Kadiri, juga di dalam tafsir Marahul Labib karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bintani, ada disebut satu faedah apa? Ulama katakan seluruh rahsia yang ada di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil ada di dalam Al-Quran. Seluruh rahsia dalam Al-Quran ada di dalam satu surah. Surah apa? Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan seluruh Fatihah itu rahsianya ada di dalam satu ayat. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim rahsianya ada di dalam huruf ba. Kenapa huruf ba? Ba itu kalau disambung ba tambah ya, bi kana ma kana, kerana akulah kata Allah yang telah berlaku, wa bi yakunu ma yakunu, dan kerana aku jugalah yang akan datang berlaku. Ulama sufi kata rahsia ba ada dalam titik ba itu. Rahsia ba itu ada dalam titik ba. Nak syarah tak syarah ni? Rahsia ba itu ada dalam titik ba. Tapi ini bukan cerita Piramli ni. Kenapa hang tua itu disebut hang tua? Kenapa? Kerana huruf ta. Hang tua. Kalau huruf ta tu dibubuh, titiknya satu letak bawah, jadi hang apa? Hang buah. Hang yang makan buah. Nah, bukan cerita lagu ni. Kerana begini, ini tafsiran sufi nah. Tapi tak perlu panjang-panjang lah. Nak tahu, nak bagi tahu ilmu kita ni, Allahu Akbar. Jangan pernah merasa ni lah cukup dengan ilmu nah. Biar kita
dahaga dengan ilmu. Kata orang sufi, kenapa rahsia itu titik? Ini sekadar yang ni surface dia, belum masuk dalam lagi ni. Tidak disebut Al-Quran, melainkan ada surah dia. Surah tidak akan terjadi, terwujud kalau tidak ada ayat. Ayat itu adalah gabungan perkataan-perkataan. Perkataan itu berasal daripada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu tidak akan ada ya, melainkan ada hamzah. Lam alif hamzah ya. Tidak ada jim, melainkan sebelumnya ada ta. Sebelum ta, ba. Sebelum ba, alif. Alif berasal daripada titik. Alif berasal daripada titik. Cuba ambil pen, cuba tulis alif. Tak, bukan saya suruh semua ni, tak. Bukan saya suruh tulis, bukan saya nak tunjuk je. Cuba kita ambil pen, tulis alif. Kita akan buat titik macam tu kan? Tulis alif ni, tarik ke bawah ke tolak ke atas? Ke bawah, jangan tolak atas, malu dengan cucu. Tulis alif tarik ke atas. Alif, tekan, tarik ke bawah. Bila kita tekan tak jadi tulis alif ke bawah, apa akan jadi? Titik. Rahsia titik. Itu saya pun tak tahu. Ilmu saya sampai titik saja, tapi hak tu je, hak tu tang tu je. Dia tak boleh dalam lagi lah. Nanti kalau ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal. Itulah dia nak. Di dalam Fadal Ad-Durrul Mansur. Di dalam Ad-Durrul Mansur disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhuma. Ada empat abadilah. Nama mereka bermula dengan Abdullah, tapi tak dipanggil Abdullah, dipanggil Ibnu. Abdullah ibn Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Abdullah ibn Umar dipanggil Ibnu Umar. Abdullah ibn Zubair dipanggil Ibnu Zubair. Abdullah ibn Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Ini namanya empat abadilah. Empat abadilah sebab nama mereka bermula dengan Abdullah. Apa maksud Ibnu Abbas? Ibnu maksudnya anak, Abbas maksudnya Abbas, anak kepada Abbas. Siapa anak kepada Abbas? Ibnu Jul. Siapa Ibnu Jul? Ibnu anak lelaki. Jul, Haji Jul. Haji Jul. Jadi anak lelaki kepada Haji Jul siapa? Muhadab. Begitu. Pernah satu majlis saya kata buku ini dikarang oleh Ibnu Jul. Ibnu Jul. Saya tanya siapa Ibnu Jul? Tak tahu Ustaz. Masya Allah. Ibnu Jul Muhadar sebab dia Ibnu Jul. Gitu nah. Ini Ibnu Abbas, anak lelaki kepada Abbas. Siapa dia Abbas? Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa beliau? Pak menakan Rasulullah SAW. Sebab Muhammad bin ingatlah nasab Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Hafalnya nasab Nabi, hafal tuan-tuan. Sebab dia mulia nasab itu. Kalau takut-takut masuk bilik, di samping baca ayatul kursi, supaya ada kekuatan. Sebab nama ni semua nama yang baik-baik. Ini semua nama orang-orang yang baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Amni. Ada semua nama-nama yang bagus. Sebab nama yang baik, kata Sufyan ibn Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang saleh turun rahmat. Ini semua nama orang-orang yang saleh turun rahmat. Fadhal.
Apa sabda Rasulullah SAW? Fatihatul kitab ta'adilu bi thuluthil Quran. Pembukaan kitab surah Al-Fatihah menyamai 1/3 Al-Quran. Nah, jam buka berapa sekarang? 12 25 5 minit ni. Ni kita khatamkan dulu bacaan 2 insyaAllah. Kita baca laju. Bacaan kedua. Mari kita lihat dulu bacaan kedua tu apa. Ayatul Kursi. Supaya kita tidak hilang fokus ya. Nah, terus Imam Al-Baghawi meriwayatkan dengan sanadnya yang bersambung kepada Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Aba Munzir, ayu ayatin min kitabillahi a'zam? Qult Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala liyahnika al'alam. Thumma qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi in hadhihi al-ayah lisanan wa shafatain taqaddasat malak wa inda saqil arash. Wahai Abu Al-Munzir, apakah ayat daripada kitab Allah yang paling besar? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang paling agung suratul Fatihah. Ya, tapi yang paling besar kerana diangkat oleh 70,000 malaikat mengangkat ayatul kursi ini tadi. Nah, dia berkata, Baginda SAW lalu menepuk-nepuk dadaku dan berkata, semoga Allah melapangkan kamu dengan ilmu. Nah, maksudnya betul. Nah. Kemudian Baginda SAW bersabda, dan demi nyawa Muhammad di dalam kekuasaannya, sesungguhnya ayat ini menjadi lidah dan kedua-dua bibir yang dengannya malaikat mentakdiskan Allah di sisi pinggir arash. Allahu Akbar. Jadi siapa yang baca ayatul kursi seolah-olah ia menjadi lidah dan bibir, dia akan sentiasa mentakdiskan Allah. Jadi lagi banyak baca, lagi banyaklah pentakdisan Allah oleh kita, dapat pahala kepada kita juga. Nah, di dalam Al-Durrul Mansur disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mahamili tentang kelebihan ayat Al-Kursi. Daripada Ibnu Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang memberi manfaat kepadaku. Manfaat maksudnya dunia dan akhirat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Iqra ayatul kursi fa innahuma tahfazuka wa dhurriyyataka wa tahfazu daraka hatta duwairat hawla darik. Masya-Allah. Bacalah ayat Al-Kursi kerana ia menjaga dirimu dan zuriatmu, menjaga rumahmu sehingga rumah-rumah di sekeliling rumahmu. Antara amalan ulama, kalau ada anak yang baru lahir, bacakan surah Al-Qadar tiup dekat ubun-ubun. Surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sudah? Dan surah Al-Ikhlas tiup dekat ubun-ubun. InsyaAllah baby ni nanti nakal macam mana pun dia tidak akan berzina, insya-Allah. Itu amalan para alim ulama. Satu. Lepas itu minta kedua ibu bapanya dan datuknya, siapa sajalah, membaca ayatul kursi 360 kali. Bila nak habiskan, lagi cepat lagi bagus. Bilangan yang ke-360 tiup dekat ubun baby ni. Bukan mak baby. Ditiup. Bila ambillah masa berapa lama 360 tu. 1 tahun akan datang buat lagi macam tu. 1 tahun akan datang buat lagi macam tu. Dah kita ni bukan baby ni macam mana? Ustaz bangun tak orang ni? Anak dah 6 dah ni. Tak apa, boleh. Baca saja. Macam mana? Waktu happy birthday nanti. Waktu happy birthday nanti, bacalah ketika itu 360 tahun. 300 umur 60 tahun. Umur 60 tahun. Pergi bacanya 360 hari. Up to you, how many days you afford to settle? It up to you. Baca ramai-ramai, it could be
Boleh. Pergi mak tahfiz, sedekahlah sedikit. Ustaz, tolong baca sebanyak 359 saja. Punya orang malah lah. At least rather than nothing, kan? Mintalah mereka baca 350. 10 tu biar kita baca juga untuk diri sendiri. Boleh ya? Boleh amalkan. Ini ijazah boleh diamalkan. Tapi untuk baby tadi jangan lupalah minta mak dia baca, kumpul-kumpul semua. Last sekali biar bapak dia baca lah, ataupun mak dia baca, tiup kat ubun-ubun ya. InsyaAllah dia setiap hari dijaga dengan ayatul kursi. Fadal. Tengok ni, dijaga kita, zuriat kita, hatta orang di sebelah rumah kita pun, the surrounding akan dapat manfaat. Masya Allah. Terus ayat Al-Kursi mengandungi fadilat yang besar seperti yang disebutkan di dalam banyak hadis. Di antaranya ialah sebagai pelindung daripada gangguan syaitan, benteng pertahanan, melapangkan fikiran, menambahkan keimanan dan lain-lain. Baik. Guru kami As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Attas masih hidup di Kuching. Beliau menulis kitab namanya Azizul Manal. Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal. Dalam kitab ini beliau ambil nukil daripada kitab lain yang bernama Khasa'isul Qudsi. Khasa'is Al-Qudsi. Kata ulama, beramallah kita baca ayatul kursi 50 kali sehari. Kenapa? Sesuai dengan kalimahnya. Ayatul kursi itu kalau kita baca, kalau hitung-hitung ada 50 kalimat. Sebab tu amal baca 50 kali. Paling bagus 170 kali. 170 kali. Sebab sesuai dengan huruf. Ayatul kursi itu kalau kira satu-satu hurufnya, semuanya adalah 170 kali. Hebatnya ayatul kursi sehingga diangkat oleh 70,000 malaikat. Kehebatan itu akan kembali kepada orang yang membacanya. Tuan-tuan boleh dah baca. Ini yang kita sebut ni semua ijazah ya. Tak perlulah saya nak sebut saya ijazahkan, tidak. Apa yang kita sebut ni saya dapat daripada guru saya, bermakna kita ijazahkan juga. Apa dia? Setiap hari jangan lupa baca paling kurang 50 kali. Kenapa? Sesuai dengan kalimah. Ataupun paling bagus 170 kali. Kenapa? Sesuai dengan huruf. Ini namanya tafa'ul. Namanya apa? Tafa'ul. Apa maksud tafa'ul? Tafa'ul maksudnya ambil barakah nombor ataupun ambil barakah kalimah yang tadi itu. Barakah huruf ataupun barakah kalimah. InsyaAllah mudah urusan. Jadi peninding yang kuat juga 170 kali itu. Ini disebut oleh masyayikh-masyayikh yang lain juga. Naam. Untuk kita mudah-mudahan besar pahala baca Yasin, baca Ayatul Kursi. Sebahagian masyayikh antaranya dalam tariqat Ahmadiyah, mereka mengatakan supaya besar pahala kita membaca Ayatul Kursi seperti diangkat oleh 70,000 malaikat. Baca Ayatul Kursi seperti biasa tetapi dimuqaddimahkan. Ini untuk dalam tariqat Ahmadiyah, boleh tanya dengan mereka muqaddimah sebelum baca zikir tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sebelum baca tu dia ada muqaddimah dia. Muqaddimah dia, Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yadhrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa fi ilmika ka'irun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, sampai habis. Boleh? Muqaddimah yang kita baca untuk kalimah tauhid tadi sama muqaddimah yang sama untuk Ayatul Kursi. Kata ulama, pahala membaca sekali itu seperti diangkat 70,000 malaikat. Kenapa? Kita dah sebut tadi, Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayya kulli nafasin, setiap turun naik nafas. Manusia turun naik nafas 48,000 kali sehari. Wa nafasin wa lamhatin, kerdipan mata. Manusia berkedip mata 24,000 kali sehari. Cuba campur.
Berapa tadi? 24,000. 24,000 dengan 80. Bukan 80. Berapa tadi Ustaz? 48,000 campur dengan 24,000. Berapa? 70,000. Sebab itu pahalanya sangat besar. Dan kata ulama, bukan untuk muqaddimah ayatul kursi saja, yang lain pun boleh juga. Contohnya sebelum baca Fatihah, sambil duduk siang-siang tu, petang-petang baca Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yudriku biha ahlus samawati wa ahlul ard fa kullu shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad sampai habis. Baik, sebelum kita nak berhenti, ini sebagai ikhtiar saja, mudah-mudahan rumah kita dipagari Allah dengan pagar laut. Ini tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, ini cari ini. Ini adalah ilmu langit. Ilmu bumi. Ini namanya ilmu bumi. Sebagai ikhtiar, mudah-mudahan rumah kita dipagari Allah dengan pagar laut. Apa artinya? Kalau orang nak buat jahat rumah kita tengok macam laut. Dan orang yang dah masuk rumah kita, dia tak boleh keluar sebab dalam laut. Amalannya ayatul kursi. Ayatul kursi dibaca 9 waqaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Kenapa jadi 8? Semula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca 44 kali selepas maghrib. Tak boleh putus di rumah. 44 kali selepas maghrib, membacanya dengan pejam mata. Bayangkan laut berkeliling di rumah kita, daripada kiri ke kanan, macam tawaf, kiri ke kanan. Rumah ni rumah kita ni. Bayang saja, jangan duk nampak pusing. Tengok apa? Tengok laut ni. Tak bayang. Bayang rumah kita, tak mana rumah. Jangan bayang rumah orang, bayang rumah kita. Baca ni dekat rumah. Baca ni dekat rumah kita. Bayang daripada sini ni pusing. Baca slow-slow. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Elok-elok sampai tang ni sampailah dia. Diijazahkan untuk semua. Tapi syarat 44 kali tak berhenti setiap hari selepas maghrib. Kalau dah kita outstation, suruh isteri kita uzur, suruh Abang Long. Bukan Abang Long tu anak kita, anak sulung. Tak pun ngah-ngah boleh, usul pun boleh khair. Diijazahkan pada semua. Mudah-mudahan ni ikhtiar kita mudah-mudahan. Macam mana tadi? Membaca ayatul kursi 9 waqaf 44 hari. Baca setiap hari itu sekali je. Bila? Selepas maghrib, ketika membaca, pejamlah mata dengan membayangkan laut meliputi rumah kita daripada kiri ke kanan. Kita jumpa lagi lepas ni. Hadza wabillahi taufiq.